Halo, salam sejahtera. Saya Zafrul Hamdan dan kita ada X50 Premium warna Ocean Blue dalam showroom. Dan untuk yang duduk sekitar Banting dan Jarum dan kawasan-kawasan berhampiran, kalau nak tengok X50 Premium ataupun model-model lain yang kita ada dekat luar ni, bolehlah datang ke Wajah Kuasa 3S di Jarum. Landmark dekat dengan Lotus Jarum. Kalau nak datang tengok, kita ada sebiji dekat dalam ni sementara belum bawa keluar. Dan kalau nak beli Proton, boleh kontak saya. Link WhatsApp dalam description. Boleh terus WhatsApp saya dengan tekan link tersebut. Dan video kali ini saya nak cerita beberapa kelemahan pada X50 ni. Ya, walaupun kereta ni laku di Malaysia dan merupakan model paling laris untuk segmen EV SUV, tiada kereta yang perfect. So hari ini kita nak highlightkan kekurangan dia. So antara yang kekurangan yang agak ketara bagi saya, dari segi practicality, kereta ni bukanlah perfect sebab salah satunya adalah dia punya bonnet belakang ni ataupun tailgate ni, dia pakai electric release button. Ada button dekat bawah ni selari dengan huruf T ni, tapi masalah dia tak ada lekuk untuk kita selup jari ni untuk buka. So kalau kita tekan button ni, dia unlock, tapi kita nak buka ni kena tarik dan bonnet ni berat. Dan nasib baiklah bila dia dah halfway buka, dia terus angkat sendirilah. So kita tak payah tarik all the way. Cuma masalahnya, bila saya boleh tunjuk kat sini button tu ada dekat situ, tapi dia flush dengan tailgate trim ni. Dia kebanyakan kereta yang design hatchback macam ni, dia akan ada lekuk untuk memudahkan jari kita selup dan saup benda ni ke atas. Macam handle lah. Tapi yang ni dia tak ada handle, dia just ada button aja. So agak sukar sikit untuk kita buka tailgate ni. So untuk beli X50, mana-mana owner yang ada extra budget, bolehlah pasang urban package. Dia akan pasang power gate. So akan ada button kat sini untuk kita buka dan tutup. So bila kita tekan button tu, bonnet ni akan buka sendirilah. Dan kita nak tutup, kita tekan je button yang akan dipasang kat sini. Yang ni tak ada urban package, so manual tailgate. So kita kena tarik lah. Seterusnya, sedikit lagi kekurangan tentang X50 ni masih lagi berkaitan dengan boot. Untuk segmen B SUV, boot dia sebenarnya tidaklah besar. Also kalau compare dengan Honda HR-V win lah. Dia punya bonnet dia paling besar, 400 lebih liter. Yang ni dalam 330 je. So berdasarkan info yang saya baca daripada Automotive Media, X50 sebenarnya adalah segmen B SUV dengan bonnet paling kecil lah. Dia 330 liter. So dari segi isi padu, dia paling kecil lah. Dan dia punya bonnet, dia tak ada sebarang ciri-ciri yang praktikal macam cangkuk ke, tie down hook ke apa, dia tak ada. Dia kosong je. So kalau nak isi barang, kalau kita nak bawa barang-barang gantung-gantung kat sini, tak boleh lah. Dia tak ada tempat untuk pasang, dia tak ada tempat untuk kita nak gantung-gantung plastik ke, beg ke apa, tak ada. Dia tak ada ciri-ciri itulah. So dia hanya kosong saja. Cuma kelebihan dia, bonnet dia square. So dia punya volume tu maximize lah kalau kita nak guna. Tapi volume dia kecil. Itu satu kelemahan dia lah. Lagi satu kelemahan dia, kalau untuk model premium dengan flagship, dia ada roof rail ni. Tapi menurut Proton, roof rail ni hanya sekadar dekorasi saja ataupun design aspek saja. Dia tidak praktikal sebab dia tak boleh hold top box. So kalau nak pasang top box, tak boleh ikat dekat sini. Kena beli top box yang ikat kat sini. Benda ni tak boleh support berat untuk top box. Ini malang sekali sebab design SUV crossover ni kebanyakannya ada benda ni. Dan kalau design macam ni untuk kereta-kereta crossover baru, kebanyakannya hanya dekorasi saja. Dia tak praktikal, dia tak boleh support weight. Termasuklah X70. Ini Proton sendiri cakap lah ya. Saya highlight benda ni sebab kalau in case ada yang nak pakai kereta ni dan dia nak pasang top box, pastikan beli top box yang guna bracket yang ikat dekat sini. Macam kalau owner-owner Alza, Azora, dia orang beli bracket, dia ikat kat sini lah. So jangan guna bracket yang ikat kat sini sebab ini tak boleh support. Benda ni pun plastik je, dia bukan besi ataupun aluminium. Kereta segmen B SUV yang saya tahu ada roof rail yang boleh support top box cuma Subaru XV je. Sebab Subaru XV punya roof rail, dia guna material aluminium dan dia memang ikat betul dekat body. So yang tu je boleh pakai top box. Yang ni tak boleh. Seterusnya satu lagi, yang ni saya kena buka bonnet depan kat enjin.
Saya kena pause video kejap Okey, kita tengok ruangan enjin X50 ni. Ini adalah satu lagi kekurangan berdasarkan pendapat saya lah. Enjin ni cantik kemas, ada banyak cover. Tapi pendapat saya banyak cover ni juga adalah satu kelemahan. Kerana untuk servis, khususnya bagi kalangan technician service center lah, dia orang kena buat kerja ekstra untuk buka cover-cover ni bila nak servis. Termasuk lain ni lah. Tapi ini tak ada masalah sebab ni boleh cabut, angkat gitu je. Untuk cover-cover yang lain, dia ada clip. Clip ni nak kena ompel dengan screwdriver ataupun tool dia untuk kita buka. Dan juga kalau in case kereta yang bateri dah habis, bila pomen bateri datang nak tukar, kena buka lah. Ini barulah boleh buka bateri. Dan bateri dia pasang dengan dust cover. Ini tak apa lagi lah, dia dust cover macam span boleh buka, tapi plastik ni semua pun kena buka jugalah. Dan kalau kita tak hati-hati, klip ni boleh patah. Walaupun ada jual dekat kedai aksesori, tapi annoying jugalah kan bila nak tukar bateri, nak kena buka semua ni. Walaupun dia nampak cantik dan kemas, tapi bagi saya dia menambahkan lagi kerja untuk servis enjin dan untuk tukar bateri dan kerja-kerja lain lah. Kalau pada saya lebih suka enjin ni nampak bogil lah, biar bernampak semua barang-barang teknikal dekat dalam enjin ni. Sebab saya suka tengok enjin. Jadi kalau bila dah cover semua ni, kita tak nampak apa, cuma nampak plastik je kan. Ada orang suka sebab dia nampak kemas, tapi saya personally saya lebih suka cukuplah cover enjin je, yang lain-lain ni tak payah cover lah, biar nampak lah semua ABS apa semua tu, pipe-pipe tu semua biar kasih nampak senang. Kita suka tengok benda-benda teknikal ni, terutamanya pomen lah. Pomen suka sebab bila dia buka enjin, dia nampak barang-barang tu, dia tahu apa dia nak buat. Macam ni dia buka, dia kena buka bonet ni, dia tengok cover ni, dia nak kena buka cover dulu. So dia dah buang masa untuk buka cover je lah. Dah habis servis semua, nak kena pasang balik. So satu kerja lagi. Tu kelemahan yang saya nampak pada X50 dan juga X70 lah. Tapi X50 ni cover dia tak banyak lah, dari kiri kanan dengan bawah atas tu je lah. So itu satu. Saya kena pause lagi video ni untuk saya tutup bonet sekejap. Okey, untuk kelemahan seterusnya yang saya nak highlight, kita masuk dalam. Okey, apa yang kita boleh sentuh dalam interior ni, apa yang kelemahan dia. Saya nak sentuh bab seat lah. Saya kena keluar sekejap sebab nak kena tunjuk seat ni. Okey, X50 model premium, flagship dan executive, seat dia leather, tak ada masalah dari segi itu. Pada saya, seat depan dia ni design cantik, dia semi bucket ala-ala kereta sport lah. Cuma yang headrest dia ni dia tak boleh adjust macam X70. Kalau X70 dia boleh tilt, boleh macam tu lah, tarik, boleh tilt 3 level. Yang ni tak boleh sebab design headrest dia ni, dia punya angle dia agak ke depan. Tujuannya untuk crash safety lah, supaya kepala kita tak tertolak ke belakang in case kita accident. Tapi kelemahan dia sebab design dia yang agak ke depan, macam tilted sangat ke depan, dan kita tak boleh adjust angle tilt tu. Bila duduk, kepala kita macam kena tolak dari belakang dekat belah atas ni. Dan saya rasa untuk long distance mungkin akan rasa penat sikit dekat bahagian tengkuk kita mungkin akan rasa letih lah. So solution dia boleh beli neck pillow, kita letak bantal tengkuk tu dekat leher untuk kita bagi extra selesa. Dan seat dia ni pada pendapat saya selesa, cuma dia even untuk saya yang badan yang tak besar tak kecil pun, saya rasa seat dia agak lebar dan dia tak cukup hugging. Untuk side bolster ni dia tak cukup rapat lah, ataupun dia tak ada adjustment untuk bolster ni. Macam X70 dia ada adjust, yang ni tak ada. Lumbar support dia pun pada saya agak flat. Saya dah pernah duduk seat Ativa dan saya rasa Ativa punya seat depan lagi sedap lah. Untuk long distance mungkin seat ni pada saya kurang selesa lah. Tapi itu subjektif pendapat saya sebab saya tak pernah bawa kereta ni long distance. Mungkin owner X50 yang pernah bawa kereta ni untuk long distance boleh komen di ruangan komen apa pendapat korang dengan seat depan, adakah selesa atau tak. Dan untuk owner Ativa pun boleh komen, mungkin korang pernah duduk kereta X50 punya seat, boleh komen compare seat X50 dengan seat Ativa, seat depan dia mana lebih selesa. Pendapat saya seat Ativa depan lebih selesa lah, tapi X50 seat belakang dia selesa. Ini jauh lebih selesa daripada Ativa. Kontra pula, seat belakang X50 sedap, tapi Ativa seat depan dia sedap. Dan satu lagi kelemahan dia yang sini saya nak tambah,
dia ada floating console, tapi ruang floating untuk storage bawah ni agak kecil. Kalau boleh dia punya floating ni biarlah sampai belakang ni, so banyaklah ruang kat bawah ni untuk kita simpan barang. Contoh kalau kita ada penumpang atau driver wanita bawa handbag, kita boleh sorok handbag kat bawah ni. Sebab model ni tak ada apa cangkut handbag macam kereta-kereta Pro 2. So solution dia kalau dia pakai floating console macam ni, buatlah kosong sikit bawah ni untuk kita letak barang kat bawah. Yang ni dia ada ruang sikit sangat. Saya rasa letak handphone pun mungkin tak muat nak letak bawah tu. Overall design ni memang cantik. Dan satu lagi mungkin laci dia pada saya agak kecil lah. Tak banyak barang boleh simpan dalam ni. Mungkin botol boleh muat, tapi kalau laci dia ni boleh ke dalam lagi atau ada buat macam tingkat ke atas ni, mungkin lagi baik lah. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan kelemahan X50 ni. Mungkin owner-owner X50 yang dah pakai lama, mungkin korang boleh kongsikan kalau korang rasa ada apa-apa kelemahan yang saya boleh tambah, ataupun boleh ceritakan dekat ruangan komen apa lagi kekurangan X50 ni. Kalau korang rasa perkongsian saya ni bermanfaat dan berbaloi, jangan lupa like video ni, dan sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.